Selepas menaklukkan second step, dia akan membuat langkah seterusnya. Sekarang ini, tiada siapa yang nampak kamu. Fikir dan bertindak. Dia boleh serang bila-bila masa. Tak masa untuk abang menyinah. Assalamualaikum dan hai. Welcome back with me, ya. Ditemani anda di sini Hakimi di dalam segmen podcast with Hakimi and the gang. Jadi macam biasa hari ni kita ada beberapa orang guest untuk yang kita jemput daripada Afrika, daripada Myanmar. Ini dah saya perkenalkan dulu macam biasa. Kita berkenalan. Let's go. So, ni dia guys. Kita punya guest yang daripada Afrika semua tadi tu. Perkenalkan diri macam biasa. Sebab kita ada guest baru untuk hari ni. Yang dua orang ni mungkin dah ramai kenal kan. So kita ada lagi seorang ni dekat sini. Ya, ni dia. Bang, cuba intro sikit bang. Nama Azhari, panggil Azhari. Wah, saya ingat dia biar. Macam Wakanda ni. Dia orang lain gitu, tak pun gitu. Dia gini. Lain macam pak. Power. So, yang dua orang ni mesti korang kenal kan. Amri 47, lepas tu Azhari ya. Kita punya new guest. So guys, apa benda kita nak borak sebenarnya malam ni? Apa setting kan? Saya pun tak tahu. Mahal. Belum start voice acting lagi ni. Belum start voice acting lagi ni. Awak sikit lah dekat. Datanglah Nur. Awas sangat. Awas sangat. Okay guys. Kita dalam topik voice acting. So masing-masing kat sini confirm kan tajuk voice acting, tiga-tiga kat sini mesti voice acting kan. Takkan kita nak ambil yang buat konten review kan. Takkan kita ambil orang konten review datang kat sini, betul? Mestilah voice acting semua ni. Ini kau tak ada. Tak pro. Tak pro tapi still pernah buat, betul? So apa pendapat tetamu-tetamu kita malam ni pasal voice acting? Yang bukan official punya voice acting lah. Dia macam indie indie punya voice acting. Independent lah. Underground. Underground. Kita lepak-lepak bawah kan. So, Not, boleh bagi tahu sikit apa pendapat pasal voice acting ni? Okey lah. Untuk voice acting ni, untuk sekarang lah, untuk zaman sekarang ramai dah tahu kan. Ramai yang dah minat tentang ingin mencuba nak jadi voice actor sekarang ni. Kita dekat TikTok semua. So benda ni dah bukan benda baru lah bagi kita semua. So bagi macam aku rasa benda ni benda menarik lah untuk cuba. Dan benda yang kita kena rasa berani, tak berisiko nak buat benda ni. Voice acting ni boleh jadi career ke bang? Ada orang tanya kat bang. Boleh kerja ni gaji banyak bang. Boleh kalau kan orang kerja gaji degree ke PhD ke. So nak tanya kat siapa ni? Nak tanya kat siapa ni? Saya tanya yang tahu ni. Yang tahu siapa-siapa. Kimi aku rasa boleh. Boleh. Sebab okey, kita sembang pasal voice acting dalam platform yang kecil-kecil, betul tak? Betul, independent. Tapi asal daripada platform kecil, kita boleh tarik minat atau kita boleh buat sampai official punya team, which is macam yang Malaysia punya anime, dia akan tengok kita punya bakat. Sebab contoh kita post kat TikTok. Bila kita post kat TikTok, berkemungkinan benda tu FYP dekat geng-geng yang company besar. So, kalau talented, so company nampak macam menarik, dia akan push korang lah. Yep. Kat situ boleh jadi hobi ke career kan. Macam YouTuber. Sebab aku ada seorang member yang sekarang dah berjaya. Oh, dapat job lah?
Yang tu sekejap lagi aku bagi tahu lah. Okay. Kita tanya Amri sebab nak tanya soalan tadi lah, kita go to Azhari lah. Cerita sikit pasal voice acting. Pernah tak voice acting ke? Macam mana macam mana start tu, rasa malu tak? Azhari? Di delay. Azhari delay. Puk, boleh tu peranjat. Tak. Azhari? Tu? Tu dia. Okay, kita sama kat Amri. Ya, saya. Ada apa-apa soalan ke? Encik host. Okay, pernah kan masuk voice acting, betul? Pernah terjerumus dalam dunia voice acting kan? So, apa perasaan ataupun apa yang membuatkan seorang Amri 47 yang daripada bidang lain masuk terjun ke bidang voice acting? Terjun. Okay, voice acting okay. Yang terjun tu ada orang tarik aku lah. Okay. Siapa tu tak tahulah yang tarik aku kan. Tak tahulah kan. Adalah. Kalau nak spoiler, siapa lagi. By the way, pengalaman tu kenapa aku design untuk buat juga walaupun ditarik oleh Hakimi TV adalah nak try experience lah, benda baru kan. Lagi pun sebenarnya to be honest, kalau kita yang macam orang yang minat tengok anime ke cerita-cerita, kalau bukan anime pun animation lain lah apa-apa kan. Ni macam best juga bila kita tengok orang yang buat macam voice acting jadi watak-watak fiction kan. So kita boleh orang kata macam mana jadi orang lain, so kita boleh buat macam ni kan. Immersive dia lain lah kan, cara kita jadi watak lain tu kan. Betul. So aku macam nak try lah. Contoh macam ada example yang apa ni aku buat itu Kirito. Kita orang ada buat projek lah dengan Kimi semua. No ada Kirito. Ada. Ada. Sebagai apa kan Not? Sebagai apa? Sebagai seorang NPC. Yeah. Sebagai seorang NPC. Ingat dialog kau? Yang kau cakap apa? Ni ayat ni. Kau memang jantan tak guna. Yang kau geram dengan si yang jahat tu yang antagonis tu. Jantan tak guna. Yang Kimi aku ingat. Kimi guna last tu. Permainan berakhir. Macam tu Permainan sudah tamat kita bila director dia kena ambil sikit-sikit, dia tak boleh masuk. Director kena ambil sikit-sikit untuk projek tu lah. Itulah. Director aku tulis skrip pun aku. Edit pun kau kan. Edit pun aku. Props untuk director kita lah. Untuk projek SEO tu lah. Adalah yang ting-ting lain tolong. Aku tak pasal-pasal jadi MC kan. Gitu aku. So pengalaman sebab tu aku nampak Amri 47 ni dia ada vibe MC je. Acha. Tapi tak nampak hero lah. MC yang macam Kazuya tu boleh lah. Yang girlfriend tu lah. Itu jangan, itu terlebih imagine. Dia terlebih overthinking. Nak jadi hero tu MC aku kan. Okay. Tapi tu lah masa nak cakap best juga lah bila kita jadi watak fiction kan. Kita jadi voice acting, so kita boleh macam ambil vibe dia, so kita boleh jadi orang lain tau. So itu one of the benda yang aku nak try lah buat voice acting. So aku rasa voice acting ni especially kalau dalam indie macam korang independent kan, buat for fun. Kalau korang hobi, korang minat, buat je lah for fun kan. Mana tahu one day bila macam Kim cakap, bila video tu viral masuk FYP, then orang-orang atas ni nampak, dan dia nampak rasa budak ni boleh pergi ni, maka dapatlah job career kat situ kan. So yang pendapat aku best lah, menarik lah pengalaman jadi voice acting. So itulah jawapan aku. Betul. Okay, macam aku macam cakap pasal apa aku kenapa membuat kau suka dengan voice acting? Apa yang buat minat kau, hobi kau? Dengan Not lah. Aku rasa apa yang aku sebut tadi, Amri dah sebut sebab okay, fikir kita selama ni kita tengok anime. Bila kita tengok anime, lepas tu kita dengar dia punya voice actor dalam tu semua suara best kan, macam mana dia layan skrip. So sebab tu aku rasa macam best lah jadi watak dalam karakter ni tu. Itu yang nak try tau.
Kita nak ambil Lepas tu, immersive tu kan. Jadi watak lain tu kan. lagi satu, of course lah, sebab aku minat Kalau aku tak minat, aku rasa aku buat tak jadi benda tu. Cuma tu lah, aku tak tahu aku seorang fikir ataupun aku yang terinsecure. Tapi dia satu yang susah sikit voice acting ni. Apa tu? Suara dia nak kena sedap lah. Tu juga. Dia nak, Apa pula suara tak sedapnya? Tapi maksudnya Abang dah macam-macam cover abang buat, tak sedap lagi suara. Yelah. Betul Kimi power sebenarnya. tak ada lah. Jepun boleh kak. Jepun padu tu. Okay, untuk Tapi tu viewer, lah, siapa yang apa-apa nak sebab cari minat lah. Hakimi betul. TV punya TikTok semua sila cari. Ya, Dia betul, macam-macam betul. dalam tu. Memang korang akan terhibur lah. Memang korang macam, uish, menarik betul Macam ni, seorang guys. Hakimi TV ni. So korang Macam kena ni cari. guys. Terhibur dia macam ni guys. Tak, itu kenapa? Itu yang boleh terhibur yang level tu. How about Okay. Mr. Not? Your experience when become voice actor. Do you know why you doing the voice actor for the first Yeah, time? you Why I'm speaking talking- why I'm British, talking man. English? Why I'm talking British? Man, All of a sudden I don't know. this is Malay broadcast, you know. This is you watch keluar sekejap. Sometimes KJ talk English, sometimes he talk Malay. Hi mate. Why? We in Malaysian, so we rojak. Rojak is usual thing. Typical usual Yeah, thing. it's typical Malaysian. Yeah, it's okay. Malaysian, you know. So, Yeah, you can- so now, back to the question. So now we talk English or Malay? Oh yeah. Hai, konnichiwa. If you can answer in English, I will love to hear that. Hai, Yeah, let's. wakarimasu. Wakarimashita. Oh, yang ni Jepun ni, alamak. Jepun, aku tak tahu ada boleh Jepun, alamak. Hai, dozo. Notosa. Hai, go. Yalah, sebab Go, Malay, so. Malay punya broadcast kan kita jawab dengan Malay kan. Boleh lah. Boleh je. Boleh. Okay. Boleh. First time. Ya. Apa tadi soalan tadi lupa? Ni pengalaman jadi voice actor. Pengalaman. Pengalaman, okay. Saya start dengan voice acting ni pun disebabkan oleh siapa lagi kalau bukan kita punya Host kita. Host kita. So pada awalnya kita orang just tutup muka. sembang-sembang biasa dalam satu app ni, tapi app dia tak nak beritahu lah. Kita orang punya sebut tempat kan? lepak. Apa dia? Tak boleh sebut kan nama app tu. Are you Sama sure ni. because Yeah. your Okay, sambung. video is kind of blurry? Are you sure? Yeah, No, speaking. now okay. Is it okay now? Yeah. I think your camera is still blurry. See blurry. 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 BLUR. Blurry. Yeah. Oh my god, man. Okay, mate. First, we put the onion in the rice. At the onion. We the Oh my slice. God. Tadi Oi, British accent. you guys talking English Good. Now Singapore accent. Tadi British. For first time lah. Macam experience. macam not first time nak buat jadi voice actor. Bukan voice actor lah, just try nak main buat benda ni disebabkan oleh kita punya host lah. Kita Host, orang tengah yes. lepak-lepak santai dalam satu app ni kan, tiba-tiba kan. Tak apa sebut lah. Boleh sebut. App reality lah ni, app reality. Reality. Dia avatar punya live stream VTuber. And then macam kita orang lepak-lepak dalam tu sembang. And kita orang dalam tu kita orang banyak lah, kita orang menyanyi lah apalah. Tapi satu hari tu kita orang macam duduk main-main jadi voice actor, kita orang macam duduk cakap-cakap bahasa Jepun. Lepas tu tiba-tiba Hakimi ajak, apa kata kita try buat voice acting. Lepas tu kita orang pun start lah dengan search members, siapa yang, lepas tu bahagi tugas siapa yang nak jadi ni, siapa nak jadi ni. Dan tercetuslah satu video. Video tu nanti kalau nak tengok, silalah cari Encik Hakimi kita ni. Channel Hakimi TV di Boleh. TikTok guys. Boleh di TikTok. Tapi bukan TikTok Hakimi TV lah. TikTok lain lah. Link, nanti kontak link lah. Ya, nanti link below. Description. Link below. Kontak link below So,
go to the next question. Yeah, what you guys think about when you guys dubbing in Japanese or Malay? What? Yeah. Okay. What Your English all of a sudden? Nah, just the English ghost come to me. Okay. Okay. Apa? What's the question again? Sorry again. Okay. Okay, dia satu ada dubbing Malay dub, satu Japanese dub. Okay, so kat TikTok ni dia ada dua jenis dubbing lah. Satu kalau orang buat fan dub, which is daripada Japan kita tukar ke Malay. Lepas tu dia lagi satu jenis, dia skrip yang orang lain buat, script writer buat. Dia buat pasal dalam Japan, kita just dubbing Malay, kita voice acting kan Malay. So, Amri dengan Not, apa pendapat? Mana better? Melayu ke Jepun? Itu interesting question. Tu. Tapi kalau aku Sebab, aku jawab kalau aku memang tak power Jepun. Siapa yang kenal aku memang baru banyak belajar sebenarnya bab Jepun, anime ni semua. Voice acting semua memang baru sangat semua bagi aku. So memang aku tak boleh Jepun, so memang aku akan cakap Malay lah untuk aku lah. Tapi aku memang amazed lah siapa yang boleh dubbing Jepun, because you guys not from Japan but somehow you can speak konnichiwa, gomenasai, arigato. Salah. Oh my god. Tak, bukan. Hakimi dia senyum hingga ke telinga. Oh, senyum ke telinga. Oh, he loud when I'm talking Jepun. Bukan. Dia rasa macam, kan Amri kata Amri impressed kan dengan I'm impressed. And then betul aku juga. He suddenly feel like Amri impressed because I also can. Dia bangga lah. Like that. Let him be bangga because it's a fact actually. It's a fakta. Bersin. Bersih lah. Okay, tapi betul lah sebab macam bahasa Jepun ni bila aku tengok ejaan dia, masa aku tengok sebutan ni dengan ejaan ni macam tak sama juga tau. So aku selalunya akan tersalah baca. So nak senang cerita, aku impress lah orang yang boleh dubbing Jepun lah sebab mesti banyak knowledge kan. Sebab learning a new language it's like macam kau kena start daripada ABC. Not that easy. Kan, tapi so aku impress lah. So I thought dia tu lah. So aku memang respect lah siapa yang boleh cakap Jepun. Aku rasa Mr. Note pun kan tak boleh. A little bit right. Tak boleh. He can do it right. He knows Japanese. I impressed both of you lah. Really amazed lah. My idola. So tu lah. Tapi kalau Note, macam mana bet? Japanese or Malay? For me is depend on someone lah. Maksudnya kalau orang tu memang dia tak, macam Amri kata dia macam tak reti Jepun kan. So I prefer tu bahasa Melayu lah. So sebab diorang boleh nak lebih expresskan diorang punya feelings. Tapi if korang pilih Jepun and macam Amri kata kita kena belajar benda baru. So we have to put more effort into it. So macam kalau nak pilih nak pun tak power sangat Jepun macam Kimi kan. Amri kata nak pandai, nak tak power sangat. So nak pilih bahasa Melayu lah. Tapi kalau untuk yang nak rasa feel dia, maksudnya kita dengar orang tu cakap kan, nak akan pilih cakap Jepun lah. I see. So Jepun as dubbing tu more impactful lah than Malay kalau kita boleh master when it comes to dubbing Yes. Okay, kalau macam aku, interesting. I see. Kalau macam aku, Kimi. antara Melayu dengan Jepun kan, aku bukan nak demand ataupun aku kat select lah. Tapi kalau bukan. Okay, dengar lah. Jangan judge saya. No. Dia sebabkan aku buat video voice acting. Jadi bila aku pernah try Melayu, aku pernah try Jepun. So aku pilih Jepun lah. Sebab kalau Jepun walaupun bukan bahasa aku, tapi aku boleh nak sampaikan feeling tu. Aku boleh nak in character.
Dia exactly apa yang Nok cakap tadi lah. Yep, kalau Melayu, okay, impress, aku bukan nak membanggakan bahasa orang. Aku bangga dengan bahasa Melayu. Cuma bila aku dubbing dalam bahasa Melayu, dia macam aku cringe. Feeling tu tak sampai, dia rasa cringe. Sebab dia punya dialog. Cringe. Dia punya dialog. Cringe. Ya, cringe. Dia menjiwai ayat tu orang kata. Dia macam okay, contoh lah. Macam hari tu Amri sendiri tengok kan yang aku dubbing My Happy Marriage, betul lah. Oh dia my god. Boleh share dekat dalam video ni. Tunjuk sikit. Video tu aku dah delete. At least people understand what we talking about. Okay. Betul. Kalau kita dubbing Jepun dekat My Happy Marriage, okay, sebab dia scene romantik lah. Dia macam daijoubu ka? Dia macam kita boleh in character. Aku tak tahu nak explain, tapi kita boleh in character. Tapi kan macam Melayu kita tiba-tiba awak jangan macam ni. Saya dia macam memang tak boleh. Aku ada orang yang boleh buat, tapi kalau untuk aku sendiri aku tak boleh buat. Serius. Memang ramai yang boleh buat dubbing Malay balik. Cuma aku personally tak boleh. Ke disebabkan aku faham tak? Ke disebabkan macam kita dubbing tu disebabkan cerita dubbing tu cerita Jepun. So bila kita dubbing dalam bahasa Melayu dia jadi tak kena. Tapi bila jadi macam tu sebab boleh jadi kan? Tak. Sebab kalau kalau ikut skrip dia kena. Bila pembawakan watak tu. Sampai part tu dia memang dia terus aku tak boleh ni. Tapi kalau untuk generally untuk semua orang boleh. Skrip tu kena. Maksudnya macam ni daripada generally skrip tu kena. Cuma bila nak dubbing kan tu. Bila nak buat ayat tu. Macam tadi dia cringe. Bila Malay jadi cringe lah. Bila Japan jadi make sense lah. Tapi kalau animation tu Malay, contohnya cerita Bobo Boy. Okay, yang tu boleh. Malay okay. It make sense kan? Tu boleh. So the problem is the cerita tu itself. The way, the situation vibe lah. The situation tu make sense tak to kena. use Japan dubbing rather than Malay lah, betul? Ya, betul. I see, understand. Yep. Betul. Dia okay, lagi satu sebabkan aku pilih Jepun. Sebab aku dalam masa yang sama aku guna skrip Jepun tu untuk aku study. So patut kau lebih selesa and prefer ke bahasa tu. Dia okay, advanced tips, bukan advanced tip, advanced info. Untuk siapa-siapa yang study Jepun, korang boleh try dubbing. Korang boleh try dubbing dalam Jepun. Confirm dia akan senang sikit nak study. Dia boleh jadi satu method untuk kita study. Cerita about study macam mana? Simple tip bang nak belajar Jepun. Abang punya tip macam mana bang? Macam mana kalau daripada voice acting? Learning language Japan lah as basic lah sebelum menjadi voice actor. Abang ada pergi kelas belajar online? Tak, belajar sendiri. Macam mana tu? Belajar sendiri. Okay, first aku first aku tak adalah pandai Jepun. Boleh lah sikit-sikit nak cakap tu. Simple. Tips untuk orang Malay macam kita, saya ni yang bodoh Jepun, yang betul-betul kosong, betul-betul nak belajar. Betul-betul nak. First, kita kena tahu pronunciation. Pronunciation, lepas tu kita slow kita buka. Macam aku sendiri aku download Duolingo. Tahu Duolingo kan? Dia ada app dia Duolingo. Boleh letak boleh. Duolingo dia apps untuk learning semua language. Okay, bila dah start aku tahu kat situ. Duolingo aku guna untuk aku hafal alfabet. Huruf Japanese punya karakter. Karakter lah. Ya. Okay. Lepas tu slow lah aku masuk. Sebab aku pun ada kawan Jepun. Lepas tu circle aku banyak yang cakap Jepun. Sebab tu aku macam aku dalam stream. Viewer macam banyak kawan Jepun. Tak ada lah. Tak ada. Tak.
Mungkin sebab tu lah. Lepas tu aku try lagi bila voice acting, sebab kita boleh tengok skrip dia punya subtitle, kita boleh tengok sebab bila ada satu skrip dekat TikTok, dekat bawah ada subtitle Malay ataupun English, lepas tu dia ada letakkan Japanese character, which is ada kanji, ada hiragana, katakana. Yang tu macam nak tahu beza kanji tu. Tadi sebut tu lah. Oh, macam nak beza kan. Dia macam nak beza tapi bentuk dia tu. Yang common link orang guna apa? Ada orang kata yang ni jangan guna. Kalau tak yang sama. Yang banyak orang guna, dia depends on perkataan apa yang kita nak buat. I see. Ada setengah perkataan kita kena full kanji. Ada setengah perkataan macam nama aku Hakimi kan. Sebab kan nama aku bukan daripada Jepun. Bila aku tukar ke perkataan Jepun, aku kena guna katakana. Aku tak boleh guna hiragana. Aku tak boleh guna kanji. Dia ibarat kata pinjaman. Cuba sebut nama saya Hakimi TV in Japan. Bang. Nak formal lagi, nak casual? Ikutlah macam mana yang sepatutnya casual. Formal dulu lepas tu kalau formal. Ni kalau salah jangan kecam. Aku tak pandai Jepun. Okay. Ini yang kalau formal lah, dia macam nama saya Hakimi Watashi no namae wa Hakimi desu. Itu formal. Itu formal. Betul tak? Tapi boleh ni. kebanyakan orang dia akan guna macam watashi tu dia tukar kepada boku ataupun ore. Ore tu dia macam untuk member-member rapat lah. Boku tu untuk macam member-member yang kita baru kenal, ataupun untuk lelaki yang guna. Maknanya ada perkataan Jepun yang bila kita baru kenal dia bunyi dia lain. Bila kita dah lama kenal dia lain. Kalau contoh kita baru kenal orang, kita bahasakan saya dengan ore, automatik orang tu anggap kita biadab. Macam tu sekali melainkan kalau member macam kita 3 orang kan. Kita terlahir Jepun kita boleh pakai ore sebab kita memang rapat. Macam tu. Aku ada dengar juga tau. Aku ada dengar juga. Lelaki bunyi pun lain cara ada satu ayat, dan perempuan pun satu ayat lain. Betul tak? Is that correct? Betul. Dia yang senang nampak dia punya perkataan saya lah. Kalau perempuan dia akan guna watashi ataupun uchi ataupun watashi uchi. Watashi uchi. Atashi. Kalau perempuan lah. Itu kan perempuan. Kalau lelaki boku ore. Watashi tu paling formal lah. Watashi paling formal lah. Macam ni cara paling formal lah aku cakap nama aku kan. Ore wa kimi. Ore wa kimi desu. Macam ni cakap selamat berkenal, nama saya Hakimi TV. Macam nice to meet you lah macam tu. Hajimemashite, watashi wa Kimi desu. Yoroshiku onegaishimasu. Watashi wa tu bukan lebih informal sikit ke? Watashi wa? Atashi no. Dia sebab dia ikut kalau ikut fahaman aku, dia boleh nak sebut watashi no namae wa, tapi itu terlampau buku teks. Buku teks. Faham? Dia boleh kalau macam Ya aku tahu Kimi no Nawa. Itu lain. Itu nama. Kimi no Nawa ni your name. Ya. Itu nama anime. Itu pun singkatan kalau betul. Kimi no namae wa. Kimi no namae wa. Kalau betul. Namae. Kimi no Nawa tu dia short form. Interesting. Macam lagi tajuk ni. Tak apa. Okay. Kenapa tajuk ni related? Sebab voice acting. And korang khususkan on Japanese. So kalau want to get to know about voice acting and also want to learn in Japan, maka video ni useful for your viewer. Boleh masuk.
Silakan Okey. tu edit masuk. Lagi satu. Sekejap tengok jam. Oh, wale. Okey, lagi satu. 10.30. Setengah jam lagi. Aku kan stream dekat yang nak cakap reality tu kan. Okay, reality Lepas tu ada lah beberapa orang yang aku jumpa. Dia okay, aku kan tulis kat bio aku dekat profile aku tulis sometimes voice acting. Tapi orang pandang voice acting tu dia macam voice impression. Padahal voice impression and voice acting is a different thing. Voice impression tu apa? Sorry, aku tak tahu. Voice impression kita tiru balik suara karakter tu sebiji. Oh, kita ni mimik macam miming cerita Miming. Bukan miming. Dia bukan macam voice impression dia macam kita macam mana nak cakap? Tapi kita buat balik lah. Kita macam macam ni lah. Kalau dalam Melayu, kenal tak Daniel Pelawak tu? Kan dia suka buat macam suara. Itu voice impression. Macam tu. Itu voice. Okay. Macam tu lah. Sebab ada orang cakap kan lepas dia tengok aku punya bio, dia datang, dia masuk stream, dia cakap, abang buat suara Gojo. Aku cakap, saya tak pandai voice impression. Saya voice acting. Betul. Sebab aku memang, kalau setiap kali aku voice acting, aku tak pandai nak ikut suara karakter tu. Betul. Sebab tu, itu lagi satu. Aku macam, aku tak puas lagi aku tak dapat buat suara karakter tu. Aku nak aku tiru suara karakter tu macam, sebab ramai aku kenal, dia boleh cover balik suara karakter tu sebiji. Tapi dalam industri, dia orang prefer yang boleh buat suara sama atau dia orang nak keunikan? Of course ada keunikan kan, cuma untuk untuk entertain. Okay, contoh kita masuk deep sikit Okay. Jadi silakan. Contoh yang jenis simple. Contoh kenal Sukuna? Apa tu? Karakter dalam Jujutsu Kaisen. Aku tak tengok. Okay, tak payah. Okay, kenal Gojo Satoru. Gojo Satoru. Aku pernah dengar nama dia. Cerita apa ni? Yang mata tu. Jujutsu Kaisen yang Okay. Ryoichi Tenkai. Aku dengar. Okay. Bila seorang-seorang tu sim dekat karakter tu, dia tak boleh macam dia nak karakter tu untuk cakap satu-satu benda ni tau. Tapi dia tak dapat sebabkan karakter tu dia dah disetkan untuk cakap skrip dalam tu, betul? Okay. Faham apa aku cakap? So dia expect korang untuk jadi suara macam dia. Okay, so disebabkan benda tu yang boleh buat voice impression, dia akan guna suara Gojo tu, dia pergi buat boyfriend ASMR. Untuk entertain viewer. Macam tu Itu dia punya advantage yang orang boleh buat voice impression ni. Tapi kalau macam aku sebab kalau orang tu pandai buat voice impression, maknanya dia boleh buat macam-macam suara lain jugalah. Betul? So dia ada skill. Tapi ada yang voice acting juga. Betul? Okay, dia ada skill. Sebab voice impression susah, serius. Dia kena kawal pernafasan dia betul-betul. Dia kena dengar betul. Sebab sekarang sebab suara aku dah lain tau. Dia bukan aku nak riak atau apa-apa kan. Tak apa. Cerita je. Aku dulu sebelum aku minat anime, aku minat Disney. Disney. Animation Disney. Okay. Sebelum suara aku dah bertukar macam ni, aku dulu voice impression. Aku bukan voice acting yang pakai suara sendiri. Aku boleh buat itu suara Goofy dan cerita Mickey Mouse. Okay. Goofy. Sekarang memang tak dapat tu. Yang gelak dia macam ni yang gelak Goofy. Dia ada bunyi dia tahu. Sama lah. Still have that talent, my friend. Still have that talent. Goofy. Lepas tu Stitch. Lilo and Stitch. Tahu. Lilo and Stitch. Yang warna biru. Lepas tu aku boleh buat suara Mickey Mouse. Mickey Mouse, Dr. Doofenshmirtz.
Okay. Itu yang aku buat dulu. Tu sebelum time suara-suara aku kecil-kecil kan. Sekarang aku dah tak yakin nak buat benda tu. Aku mungkin boleh buat, cuma aku tak yakin. Kenapa tak yakin lah? Confident lah nak menjadi seorang anything lah. Content creator ke, kalau bukan content creator pun, kau kerja kat luar apa, confident is must lah. So betul lah, aku lack of confident. See where I'm talking. Do I look like a confident people? Tapi I have no idea. I don't know what is this. I also have no idea. Tiba-tiba naik. Bahal tiba-tiba naik. Aku tak ada idea apa, aku tak pandai pasal voice acting, tapi cakap nampak macam confident. So, okay, masuk pasal voice impression. Not ke Amri boleh buat voice impression? Tak boleh. Aku cakap tak pandai. Not pandai. Konten kau je lah selalunya. Apa nak? Selalunya konten Kimi je lah selalunya. Kalau kena buat pun. Tak pandai buat. Kira yang kita kontrol kita punya suara jadi macam dekat-dekat sama dengan karakter tu, betul tak? Yeah. Sebab lagi satu, pendapat aku kan, voice nak voice actor je skill ataupun teknik-teknik dalam voice acting, dia sama macam teknik kita menyanyi. Betul? Betul lah Nat? Nat tahu bab muzik, betul lah Nat? Aku rasa betul kak. Kita kena kontrol pernafasan. Lepas tu kita ikut scene. Kalau scene tu happy, macam lagu. Kalau lagu happy, kita automatic mood happy. Betul. Kau pernah kalau tak aku gini. Ada masa buat suara malas. Itu kalau ini macam suara malas. Tapi untuk aku saja bagi tahu range suara aku untuk voice acting, aku karakter aku more kepada malas. Dia jadi macam betul-betul low, betul-betul malas punya suara. Itu aku. Itu karakter aku. Ramai cakap macam tu. Yang kau nyanyi lagu apa tu, Penjaga Hatiku tu, suara malas tu. Payah sikit lah. Tak apa ke. Contoh orang nak tahu suara malas macam mana. Contoh. Sekarang aku tengah happy. Happy pula. Aduh. Tapi kalau untuk pendapat aku lah, macam Kimi kan, dia untuk yang aku dengar lah selama ni yang dia buat konten dia kan, dia sesuai. Malas tu satu lah, malas nombor satu lah. Bukan pasal aku suara malas nombor satu. Dan yang second dia punya suara yang aku rasa aku macam impress kan, dia punya romantic punya voice tu. Kena dengar tak? Dia dah buat macam romantic plus sedih gitu. Ada yang latest tu. Tak silap aku macam tu. Itu yang latest tu. Itu kadang-kadang daripada personal tu yang keluar macam tu. Mana kita dah tahu lah guys. Tak ada. Just kidding man. Aku terfikir tau. Ni satu karakter yang baru saja. Ni lah Ruby dalam Oshinoko. Bukankah dia watak pertama Ruby tu dalam cerita tu? Dia voice acting lah yang Jepun tu. Dia tak pernah watak lain kan. Tu first kan. And you know the performance people really itu like first karakter yang dia buat. Sampai kan orang cakap suara dia terlampau ni. Terlampau cute. Malah first time. How can you understand apa yang nak cuba cakap? So betul. Maknanya pengalaman tak perlulah orang kata pernah banyak voice impression ataupun dia just kalau kena pandai berlakon je lah. Pandai berlakon lah. Macam kita berlakon. Boleh lah. Betul. Tak ada, aku tak boleh. Boleh, kena try lah. Siapa-siapa aku buat boyfriend SMA. Kan berdarah telinga masing-masing. Jangan. So siapa viewer yang tengok apa ni podcast Kimi ni, tu lah bagi siapa yang ada talent kan, voice acting, voice impression kan, boleh lah try buat content kat TikTok. Boleh. Rezeki kan. Lepas tu tag Kimi. Nanti Kimi review lah. Tak payah. Aku bukannya pro pun nak review. Mana lah tahu Kimi nak jadi the next Zavlog ke? Kimi Vlog. Ada tak orang Malaysia wakil voice acting kat Jepun cakap bahasa Jepun? JP dub lah. Ada tak? Just Chris. Aku tak sure. Aku rasa ada.
Ada, aku tak silap Ada? aku ada seorang. Tapi aku tak ingat lah, tapi ada. Ada Yang aku Tapi tahu, aku pernah baca, ada. Kalau tak Yang boleh aku pun tak tahu- apa. Biar Endon mesti ada kan. Kalau tak Yang boleh, aku tak boleh tahu- pun ada. orang Jepun jadi voice actor Malay dekat Malaysia ada. Oh ya? Itu Ada? ada. I see. Yang tu kan Malaysia, Indo silap. Endon tu aku cakap. Kalau Endon. bukan Malay mesti ada Endon sebab Endon ni population ni. Daripada yang aku dengar yang kalau voice acting Jepun bunyi betul-betul Jepun kan, Filipin Indo. Filipina Endon. Dia punya vibe tu, dia punya sebutan bahasa Jepun tu serius macam Jepun. Power Itu pun lagi satu aku nak try tu. Aku tengah cari lagi macam mana aku nak cakap bunyi betul-betul Jepun. Itu dapat tu. So aku rasa tu je ke podcast untuk voice acting kita kali ni. Aku tak sure apa yang korang dapat as viewer. Apa yang korang dapat, tips-tips yang kami bagi ke boleh ambil. Lepas tu tak, kami pun bukanlah voice actor yang pro kan. Tak ada, ni Tak ada. podcast for fun. Ini podcast for fun saja, sembang-sembang borak-borak topik Sembang voice voice actor actor. kan. Dengan Amri, Note. Lepas tu Azhari tadi first ada, lepas tu terkeluar pula kan. Dia ada problem dia internet. So apa sejam aku rasa ni. Thank you guys for watching this podcast. See you in the next podcast maybe. Kalau korang ada cadangan-cadangan nak podcast, nak cover tajuk apa, topik apa kan, just comment kat bawah. See you in the next video guys. Assalamualaikum. Hai bunga api. Itu Itulah daripada tadi.